masjid surau diberikan amanah daripada orang ramai, gunakanlah amanah itu dengan baik, tuan-tuan. Sebab ada di kalangan masjid surau hari ini, tuan-tuan, orang yang susah datang nak meminta bantuan, macam-macam prosedur akan dilalui orang tu. Kena, tuan-tuan. Ada satu orang hamba Allah, tuan-tuan, dia kata, "Ustaz, kami ni kadang-kadang nak pergi minta dekat tu segan. Awak pula lah, pi minta ni Ustaz, nak kena cok borang tu, cok borang ni, kadang-kadang tak bagi disebabkan bezakan politik, tuan-tuan." Na'udzubillah min dzalik. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa natubu ilaih. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa natubu ilaih. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa natubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma rabbi yassir wa la tu'assir. Allahumma rabbi tammin bil khair ya arhamar rahimin. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, amma ba'du. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana masih diberikan nikmat, masih diberikan kesempatan untuk sama-sama kita berada dalam majlis ilmu. Jadi tanpa melengahkan masa, marilah sama-sama kita mulakan majlis kita dengan membaca Ummul Kitab dan Nabiyil Kiramil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Amin amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Tuan Imam, Tuan Pengurusi dan seluruh ahli jawatan kuasa surau. Tidak lupa kepada hadirin dan hadirat yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yang lain dikatakan bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada 70,000 daripada umat aku yang akan masuk syurga tanpa dihisab. Ada orang masuk syurga kena hisab baru boleh masuk. Ada orang terus dia masuk syurga tanpa dihisab. Golongan-golongan yang mana dia akan sebut ke depan golongan yang mana. Tapi sayangnya 70,000. 70,000 ni sikit ke banyak? Bagi kita mungkin banyak. Sebenarnya 70,000 ni entah ada nama kita ataupun tidak. Tetapi nak habaq mai kepada kita bahawasanya Allah Ta'ala tak pernah zalim dengan kita. Walaupun kita buat ibadat kepada Allah sebesar zarah, walaupun kita buat kebajikan, kita buat benda-benda amal soleh sebesar zarah, namun dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala akan nikmat-nikmat di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Nah, 70,000 nama kita mungkin tak ada. Sebab apa? Sahabat Nabi sahaja pun lebih daripada 70,000. Hak hidup zaman Nabi, hak sahabat dengan Nabi. Tetapi Nabi sebut apa dia? Setiap daripada 70,000 itu pula pecah
lagi 70,000. Salah seorang daripada 70,000 tadi tu dipecahkan pula menjadi 70,000. Nak kata apa dia? Allah Ta'ala tak pernah zalim kepada kita. Allah Ta'ala tak pernah berkira dengan kita. Tetapi kita yang berkira untuk melakukan kebajikan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nah, kadang-kala kita nampak orang yang rumah besar, kita kira dia orang kaya. Kita kira dia orang senang. Kita tengok dia kenderaan banyak, kira orang senang. Kita kira tengok dia apa dia, rajin bersedekah, dia orang senang. Tuan-tuan dan dirahmati oleh Allah. Orang yang kaya, orang yang banyak duit, bukanlah orang yang senang, dia banyak duit dia. Orang yang banyak kereta, dia bukan orang senang, dia banyak kereta, dia banyak harta. Tetapi siapakah golongan orang yang senang? Ulama menyebut kepada kita, golongan orang yang senang itu ialah orang apabila dapat melakukan kebaikan-kebaikan di atas dunia. Dia ni orang yang senang, Allah campakkan dalam diri dia, tak susah untuk datang ke masjid surau untuk menuntut ilmu, untuk datang solat berjemaah, untuk datang buat benda-benda yang memberi manfaat untuk diri dia. Ni orang senang. Orang yang susah, tuan-tuan, rumah sebelah surau pun tak dapat nak solat berjemaah. Rumah belakang surau, depan surau, tepi masjid, tak boleh nak berjemaah. Walaupun kaya, ada kereta besar, ada driver, tapi tak boleh main masjid surau. Ni orang yang susah. Orang yang senang, dia boleh main dengar kuliah, dia boleh main dengar mengaji, dia boleh main dengar tazkirah. Nah, kita ni tuan-tuan, kalau sehari tak dengar bimbang, tak dengar benda-benda yang baik, bimbang-bimbang takut hari-hari yang lain pun, kita tidak akan mendengar benda yang baik. Kerana apa dia? Hati kita harus diperingati dengan kabar-kabar gembira. Hati kita kena terus mengingati Allah walaupun dalam keadaan susah macam mana sekalipun. Ada orang, tuan-tuan, dia ni apa dia? Sihat, tak pernah sakit, tapi dalam keadaan sihat tak dapat nak buat ibadat. Dalam keadaan sihat, berapa banyak dia boleh sebut nama Allah. Nah, beza dengan orang sakit ni, tuan-tuan. Allah uji dia dengan sakit, yang keluar daripada mulut dia sebutan nama Allah saja. Allah, ujianlah untuk aku ya Allah. Bukan dia nak tak terima qada dengan qadar. Orang yang tak terima qada dengan qadar ni lain, tuan-tuan. Nah, nak kata apa dia? Jikalau Allah campakkan dalam hidup kita ni kesusahan di dunia, janganlah kita rasa Allah zalim dengan kita. Kerana apa dia? Kerana Allah Ta'ala tidak mahu menjadikan kita orang yang miskin di negeri akhirat. Nah, orang yang kaya di atas dunia, kalau dia memanfaatkan kekayaan yang dia ada, maka dia akan menjadi orang yang terkaya di negeri akhirat. Tetapi kalau di dunia dia kaya duit ringgit, kesihatan dia elok, sihat tubuh badan, tapi tak pernah bangun solat malam, ni orang miskin nama dia, Pak Long. Kita orang yang orang kata tak ada apa, tapi boleh juga duk baca Quran. Tak ada apa, boleh juga mai semayang jemaah walaupun naik motor cabut. Nak habaq pada kita ni, kadang-kala kita minta pada Allah sangat-sangat berlebihan daripada apa yang perlu. Nah, bila mana Allah Ta'ala tak bagi, kita mulalah mengatakan itu, ini dan sebagainya. Ni manusia. Kita ni sepatutnya minta qadar kesesuaian dengan hak kita. Minta kita, terutamanya kita lepas waktu semayang, jangan lupa minta untuk masuk syurga Allah. Berapa ramai yang lepas daripada semayang, yang duk rasa dia layak masuk dalam syurga Allah tanpa meminta kepada Allah. Tu ulama ajak pada kita amalan yang paling apa dia elok. Lepas bagi salam yang pertama, bacalah secebis doa. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Salam yang pertama. Bagi salam yang kedua, wa na'udzubika minas sakhatika wan nar. Ya Allah, kami ni kalau boleh nak nampak syurga dan neraka tak mau.
berpaling kita daripada neraka. Sebab apa? Siksaan dan azab yang ada di padang mahsyar ni tuan-tuan, tak tahu nak habaq dah. Kalaulah di dalam kubur kena azab sampai tiup sangkakala dan diazab lagi sampailah tiupan sangkakala yang kedua. Orang hari ni tu kita ni tuan-tuan, ada orang bila keluar Ramadan dia seronok. Nah, tambah tahun ni pula raya terkejut tuan-tuan, semua terkejut belakang. Nah, tak ada nak buat persiapan, terkejut belakang. Kita mula gelisah, raya terkejut, tak ada persiapan apa. Agak-agak kalaulah malaikat maut datang sampai kepada kita, cabut nyawa kita keluar daripada halkum, waktu tu kita menyesal. Waktu tu kita rasa, kenapa aku tak buat kebajikan? Kenapa aku tak buat amal ibadat? Waktu tu tidak ada guna untuk diri kita. Hak kita nak buat kebaikan ni lah yang duk sihat. Hak boleh duk makan minum, hak boleh duk main dengar kuliah. Inilah jambatan untuk kita masuk syurga Allah. Hadirin dan hadirat. Tu orang yang boleh masuk syurga. Orang yang Allah Ta'ala campakkan jalan dia untuk dekat dengan syurga. Siapa golongan dia? Ulama menyebut antara golongan orang yang dicampak untuk mendekati dengan syurga, dia dipermudahkan urusan untuk buat benda-benda yang baik. Dan dia buat urusan itu pula bukan dalam keadaan nak menunjuk-nunjuk kepada orang. Kita ni tuan-tuan, memang kita tak boleh tafsir hati orang. Nah, kita tak boleh nak sangka buruk dengan dia. Tetapi Allah sendiri yang tahu apa yang ada dalam hati kita. Nah, walaupun depan orang kita kata kita buat kerana Allah, tapi dalam hati kita inginkan orang untuk supaya apa dia? Supaya menyebut apa yang kita buat. Na'udzubillah min dzalik. Jadi kita kena jaga-jaga tuan-tuan. Tu kita buat benda baik ni tuan-tuan, kita kena lupakan kebaikan yang kita buat seperti mana kita buat dosa dan yang kita sangka diri kita tak pernah ada dosa dengan Allah. Kebaikan yang kita buat tu tuan-tuan, kalau kita masih duk sebut, aku buat baik tu, aku buat baik ni, bila kita duk sebut tu tuan-tuan, syaitan ni tuan-tuan akan rasa dalam diri kita, rasa dah banyak buat ibadat. Sampai satu masa, dia apa dia? Dia akan meninggalkan ibadat tersebut kerana dia rasa sudah banyak ibadat yang dia buat kepada Allah. Nah, tu kita ni kena jaga-jaga tuan-tuan. Hadirin dan hadirat yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah campak jalan kebaikan untuk orang tu dia. Boleh buat benda yang baik. Mai dengar kuliah, mai waktu subuh. Tu kata kita ni tuan-tuan, keluar Ramadan, bertakbir raya, pakak seronok. Memang kita kata raya ni kena gembira, betul. Tetapi kita yang tak pernah duduk dalam lubang-lubang kubur, kita rasa gembira. Orang yang duduk dalam liang kubur, orang yang duduk dalam lubang-lubang kubur tuan-tuan, mereka akan meminta kepada Allah, alangkah seronoknya kalau Ramadan setiap hari duk ada. Sebab apa tuan-tuan? Bila mana masuknya Ramadan, maka dihentikan azab di dalam lubang-lubang kubur. Dengar je takbir raya berkumandang, ramai di kalangan yang dalam kubur ni dia pakak bersedihan kerana azab telah akan bermula kembali kepada dia. Siapa kita tuan-tuan? Kita ni Allah Ta'ala bagi akal, Allah bagi pemikiran kepada kita, Allah bagi kita kesihatan yang baik, tak mau pulun buat ibadat. Di saat kita diberikan kesakitan, baru kita pulun berjanji dengan Allah untuk kita buat benda baik. Nak tengok amalan yang kita buat lepas Ramadan, dapat istiqamah, tak istiqamah, tengoklah selepas daripada Ramadan. Kalau Ramadan, keluar Ramadan, kita boleh duk baca Quran seumpama seperti mana bulan Ramadan, insya-Allah. Tapi kalau Ramadan je kita pulun baca Quran sampai khatam berjuzuk-juzuk. Nah, sampai bini dia kata, abang, tahun ni abang khatam Quran banyak dah. Tak banyak mana, ada 4 kali khatam ya. Nah, lepas Ramadan, bini dia tengok abang tak pegang Quran langsung, cukuplah bulan puasa 4 kali khatam dah. Nah, ramai kita ni tuan-tuan, biar sedekah hari-hari. Jangan sedekah satu hari dan kita anggap kita dah banyak sedekah. Sedekah jumlah yang sikit pun tak apa tuan-tuan, tapi hari-hari dia ada sedekah. Jangan kita sedekahkan satu hari
dan kita mengharapkan pahala hari-hari yang lain. Nah, beza tuan-tuan. Mana dia? Hari-hari bersedekah lebih bagus daripada kita sedekah sehari dan kita mengatakan dah banyak dah aku sedekah. Na'udzubillah min dzalik. Apa dia? Antaranya orang-orang yang tidak apa dia? Meramalkan nasib buruk ataupun tidak menyihir. Tidak orang kata Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, tidak memfitnah orang. Tidak memaki hamun orang. Nah, tu yang kita kata apa dia? Tidak ada istilah mulut je jahat, hati baik. Nah, berapa ramai duk pakai istilah ni? Ustaz, saya mulut je celupak, Ustaz. Oi, hati saya bagus, nak mampu. Berapa ramai guna istilah ni, tuan-tuan? Ingat, apa yang keluar daripada mulut kita, itulah hati kita, tuan-tuan. Jaga-jaga. Nah, jaga-jaga, tuan-tuan, bimbang. Nah, kadang-kadang kini tuan-tuan tu kata Nabi SAW, Nabi sebut apa dia? Dunia di akhir zaman ni tuan-tuan, warak boleh jadi lakonan. Dan zuhud akan hilang. Warak jadi berlakon tuan-tuan. Orang berlakon warak ni tuan-tuan tak lama. Nah, orang yang berlakon berubah jadi baik ni tuan-tuan tak lama. Tetapi orang yang betul-betul berubah untuk dapat redha Allah berbeza. Orang yang berlakon jadi berubah jadi baik ni tuan-tuan, kena maki, kena hina, dia mula fed up dah. Nah, na'udzubillah min dzalik. Dah ni orang ni, orang boleh berlakon jadi zuhud, tetapi orang tak belajar sampai jadi zuhud. Nah, zuhud ni apa dia, Balong? Bukan duk pakai baju celuk belanga, selai kain pelekat, selai hak tulah semayang, hak tulah duk buat ibadah. Nah, bukan duk main surau pakai baju selai tu ya. Tu bukan zuhud, tu kedekut piang nama dia. Kedekut sungguh. Nah, buat ibadat berkira nak mampu. Beli baju raya hak mahal tak apa. Beli kepiah nak hak murah. Pipi beli kepiah, dia tanya kepiah berapa duit dia. Kawan tu kata RM25, tu dia lah. Kepiah pun mahal nak mampu. Marah kawan tu. Nak buat ibadat Balong, biar benda mahal. Jadi saksi. No? Benda yang kita buat untuk ibadat ni jadi saksi kepada kita. Allahu Akbar. Pakaian yang kita pakai untuk beribadat. Macam mana kita rasa gembira di saat hari raya boleh pakai pakaian yang elok. Macam itulah kita kena buat ibadat dalam keadaan gembira. Kita buat dalam keadaan bersih. Buat dalam keadaan Allah akan terima ibadat kita. Ni kita buat ibadat semayang tunggang langgang. Semayang di masjid surau bolehlah. Pakai jubah, serban, apa semua tuan-tuan. Mayang di rumah pakai kain pelekat, baju pun tak pakai. Punya dahsyat kita. Boleh tak? Tak ada masalah. Tapi kita adab tu akhlak kurang baik. Nah, Allahu Akbar. Tu kita. Mana dia? Kalau depan orang kita boleh baca Quran sampai teriak-teriak. Depan orang kita boleh sedekah. Depan orang kita boleh buat benda baik. Belakang orang kita tak buat. Na'udzubillah min dzalik. Jaga-jaga. Itulah bisikan daripada syaitan. Syaitan akan mengajarkan kepada kita supaya buat baik di depan orang, di belakang orang jangan buat benda baik. Na'udzubillah min dzalik, tuan-tuan. Tu kata Nabi SAW, zuhud hari ni hilang daripada makhluk-makhluk. Zuhud ni bukan nanti kita kata apa dia? Tak ada duit, harta dunia tak ada. Dah. Zuhud ni apa dia? Zuhud ini seseorang itu apabila diberikan nikmat, lalu dia menggunakan nikmat di tangan, tetapi dia tak bawa masuk dalam hati dia. Dia ada duit, dia guna duit dia tu untuk buat ibadat. Dia tak jadikan Tuhan duit itu kepada diri dia. Oi, tak ada duit boleh mampu. Oi, tak kira-kira lagu tu. Na'udzubillah min dzalik. Berapa ramai hari ni yang bila tak ada duit, rezeki sempit, mula nak buat perkara-perkara yang Allah larang. Sedangkan Allah suruh kita buat ibadat kepada dia dan usaha jadi cari rezeki, maka akan ku berikan rahmat kepada dia. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang bahagia ni tuan-tuan, orang yang kita kata senang, bukanlah orang yang suka menayangkan apa yang dia buat. Tak salah tuan-tuan. Kita nak tayang, bukan kita nak tunjuk ni sebagai pengajaran kepada orang, tak salah. Nah, orang yang senang ni tuan-tuan, dia buat apa pun kerana Allah. Allahu Akbar tuan-tuan, na'udzubillah min dzalik. Zuhud akan hilang.
Yang kedua, warak akan hilang juga. Warak hari ni jadi lakonan. Depan orang pegang tasbih, zikir sampai putih tasbih. Nah, balik-balik rumah bini kata, abang depan orang boleh lah tasbih. Biasalah kalau aku tak buat zikir tak kira tak lantik aku jadi pengurusi. Pergi. Ada bimbang. Nah, bahaya penyakit hati ni bahaya tuan-tuan. Nah, dosa batin ni tuan-tuan bahaya. Bila lagi dosa zahir, makna kata batin pun jangan buat, zahir pun jangan buat. Noh, hadirin dan hadirat yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa golongan yang masuk syurga tanpa dihisab? Antaranya orang yang tidak bersangka buruk dengan orang. Dalam diri dia, hang mailah macam mana pun, semua sentiasa sangka baik dengan orang. Mau kata kita tuan-tuan naya. Mau kata kita naya. Petang-petang duduk depan rumah, tiba-tiba orang main minta sedekah. Kita pun tak ada duit, hulurlah duit sikit, ada tu ya kat tangan tu kebetulan lah duk ada RM30. Dekah RM30 tuan-tuan oi. Kawan dia pula mai lalu depan rumah. Dia kata, "Weh, tadi ada tak budak-budak mai minta derma rumah hang?" Dia kata, "Ada." "Awaklah. Aku tengok budak tadi tu dapat duit derma, dia pergi beli rokok." Agak-agak kita rasa apa? Anak tu kena jaga tuan-tuan. Kadang-kadang orang yang buat baik, lepas daripada itu dia boleh ungkit. Na'udzubillah min dzalik. Makna dia, kita ni mudah sangka buruk dengan orang berbanding dengan sangka baik. Allah, kadang-kadang jadi tuan-tuan. Nah, kadang-kadang jadi kita. Na'udzubillah min dzalik tuan-tuan. Tu. Jangan duk sangka buruk dengan orang, jangan duk buat sihir menyihir, jangan duk buat santau menyantau. Tambah orang hari ni pula berniaga. Tengok kawan tu berniaga, niaga laku sangat, buat benda-benda yang mensyirikkan. Nah, kedai kawan tu orang berniaga laku. Orang masuk duk beli, duk makan. Kedai kita orang tak masuk. Kalau kita boleh sangka baik dengan dia, insya-Allah, ni kita duk sangka buruk. Dia ni mesti hantar kat aku kedai aku santau. Begitu perasaan. Dia tak tahu kedai yang kawan tu buat hutang masuk buku 55 tu yang ramai orang makan. Dia permudahkan urusan orang. Nak bak pada kita. Kedai dia tu boleh, kadang hak kawan dia buat santau tu, boleh hutang. Kedai dia tak boleh hutang. Maksud dia memudahkan urusan orang lain. Orang jadi seronok nak bantu dia. Kita menyulitkan orang. Jadi orang payah nak bantu kita. Orang akan ingat tuan-tuan oi. Kita buat benda jahat sikit. Orang ni manusia ni dia mudah ingat. Orang kata kat kita, "Hang tak pi tengok kan mak tu? Mak mana?" Tu mak yang duk buat jahat, duk mencuri, duk mati dah. Padan dengan dia, apa suruh mencuri. Dah. Kalau orang boleh mai habaq kat kita. "Oi, hang tak pi tengok kan kawan tu mati dah? Siapa dia?" "Mak tu, kaki mencuri tu." "Betul ke dia mencuri?" Dok aku tengok dok rajin dia pergi masjid surau. Kita lawan pula dengan sangka baik supaya tidak timbul sangka buruk. Kita ni tuan-tuan, antara benda yang paling lama nak kena soal di padang mahsyar, di antaranya dosa-dosa kita dengan makhluk. Lama tuan-tuan. Bak maaf, bak hutang, bak makan benda orang. Kalau kita tak minta halal, tak minta maaf, tuan-tuan, lambat nak boleh masuk syurga. Orang lain boleh masuk syurga, lepas dah kita tak boleh lagi. Allahu Akbar. Tu. Kemudian, golongan yang pertama, orang yang tidak suka bersangka buruk dengan orang. Orang yang tidak suka mencari salah orang. Orang yang tidak berdendam. Hari ini dendam. Kesumat dalam dada kita. Tu yang boleh jadi dengki, iri hati dengan orang. Na'udzubillah min dzalik. Dan orang yang sentiasa bertawakal kepada Allah. Macam kita lah tuan-tuan. Ada kawan tu tuan-tuan, dia kata, "Ustaz, amalan apa untuk memudahkan rezeki orang mai kedai?" Kita pun kata beramailah dengan ayat 1000 dinar. Dia faham beramai tu tuan-tuan, tempek. Dia pergi beli ayat 1000 dinar, 10 keping frame tempek dalam kedai. Bila kedai dia tak laku juga, dia kata, "Ustaz pun tipu," dia kata. "Orang dah tempek dah ayat 1000 dinar. Tak masuk pun ni pula orang kata pelanggan." Orang suruh beramai, bukan suruh tempek ayat 1000 dinar. Dah sebut dah, "Wa man yattaqillah."
Siapa-siapa yang bertawakal kepada Allah, usaha tawakal kepada Allah, pasti Allah akan memudahkan urusan dan memberkati rezeki dia. Tak, kita hari ni sekadar ambil amalan, tapi kita tak buat amalan tersebut. Nah, ustaz tu bagi amalan macam ni, kita boleh ambil tapi kita tak boleh buat. Allahu akbar, tuan-tuan. Nauzubillah min dzalik. Noh, pakat-pakat jaga belakang. Tawakal pada Allah, ada rezeki ada. Mana? Kadang-kadang Allah Taala nak bagi rezeki kita yang terbaik, tapi disebabkan Allah uji sikit, Allah sekat kita rezeki, tuan-tuan, kita terus nampak Allah zalim dengan kita. Sedangkan Allah nak ganti rezeki dengan yang lebih baik. Tu kadang-kadang tuan-tuan, kita ni kena buat ibadat, kena bagi banyak. Kena bagi banyak. Berlumba-lumbalah kalian untuk berbuat baik, bukan berlumba-lumba untuk menunjukkan ibadat kita kepada Allah. Tujuan apa kita post kepada orang di Facebook dan tarawih dan baca Quran dan zikrullah, tujuan apa? Tapi kalau kita nak mengajak orang, tuan-tuan, tak jadi masalah. Nak ngajak, hati kita tu main peranan. Hati kita main peranan. Tanya dulu, aku post ni untuk apa? Kalau sekadar nak sebarkan pada orang supaya orang pakak-pakak buat, alhamdulillah. Tuan-tuan, tapi hati kita ni tak kuat. Hati kita ni tak kuat, mudah dibisik oleh syaitan. Kena jaga-jaga. Yang kedua, apa yang disebutkan oleh baginda Nabi SAW? Disebutkan pada dia, katanya orang yang kedua yang masuk dalam syurga tanpa dihisap, iaitu orang yang menyediakan telaga-telaga untuk diminum air telaga tersebut. Dulu zaman telaga, hari ni zaman kowe. Cakko. Tuan-tuan, kita ada rezeki lebih, beli seketul letak kat surau, orang makan dapat pahala. Dulu kena korek telaga bagi orang minum. Lagi mana tak lagi tu akan mengalir pahala. Hari ni kita sediakan. Ustaz, tak mampulah ustaz. Oi, nak beli cakko tu mahal, nak mampu. Mampu pun tak mahal tu. Dia kata lah. Lepas tu buat apa nak? Beli ayam mendera 1 kotak, 2 kotak letak kat surau. Orang main dengar kuliah, orang duduk mengaji ni, tuan-tuan, lapak ayam. Dia pun makan, dapat pahala kita. Hari Jumaat, ibu-ibu tak buat apa? Masak kuih, hantar ke masjid surau. Orang main mayang Jumaat, balik nak mayang lagi, pederah ambil kita punya makanan. Dapat pahala. Ni apa dia? Memudahkan urusan orang. Orang tak gaduh beratok nak pergi makan. Kita mudah urusan pula, tuan. Ni kata apa dia? Menyediakan makanan kepada orang, memberi makan kepada orang. Tambah-tambah lagi bulan Ramadan. Ni musim-musim korban, tuan-tuan. Musim-musim korban ni, tuan-tuan. Lebih kurang berapa hari kita nak masuk korban. Buat korban, tuan-tuan. Ulama' dulu, orang soleh dulu ni, tuan-tuan. Mereka rajin buat korban, tapi mereka tak ambil daging. Bukan kata tak boleh ambil daging. Ustaz, takkan tak boleh ambil daging kot? Boleh, tak ada masalah ambil. Tetapi seeloknya, tuan-tuan, kita ambil pahala sudah, bahasa kita. Maksud dia, kita dah duk makan sedap dah. Ayam, daging, ikan. Kita dah makan sedap dah. Korban ni, tuan-tuan. Daging korban tu kita masuk bayar 700, 750, 500. Kita niat, ya Allah, aku nak pahala korban je. Daging korban aku tak mau, tak mau. Sebab apa? Orang lain makan daging korban disebabkan kita yang buat korban. Berapa banyak ganjaran pahala yang orang makan tu, lalu dia bersyukur kepada Allah, pasti kita dapat ketenangan dalam hidup. Tuan-tuan, kita tak nampak depan mata kita berapa ramai orang tak ada lauk untuk makan. Kita boleh tayang makan sedap-sedap, tuan-tuan. Saya pernah pergi satu kampung di tempat saya, tuan-tuan. Waktu sebelum saya jadi pengurusi surau, tuan-tuan, Allahu Akbar. Hampir 2 minggu satu orang hamba Allah ni makan nasi berulamkan pucuk-pucuk kayu dengan kicap ya. Dapat ayam seekor. Kebetulan hari tu saya beli ayam seekor. Ayam kan seekor lah. Setiap seorang yang saya bagi bantuan, tuan-tuan, saya bagi ayam seorang seekor. Sebab duk fikir, duk sembang dengan orang perempuan. Kita ni sebelum ni duk bagi telur ayam je. Telur ayam pun dah pupuh dah. Bagi ayam pula. Bagi ayam seorang seekor. Dapat satu ayam, tuan-tuan, dia kata apa dia? Subhanallah, lamanya kami tak makan ayam. Tu dia, tuan-tuan. Kita boleh makan sedap, orang hak lain tak boleh. Agak-agak esok Allah Ta'ala tanya, kita nak jawab apa? Tu kalau tuan-tuan masuk korban, tuan-tuan. Tuan-tuan nak makan daging, tuan-tuan beli daging, tuan-tuan makan. Hak korban, tuan-tuan niat bagi makan orang makan.
dapat pahala. Tambah-tambah orang yang tak pernah dapat lauk daging, makan ikan, tak makan tuan-tuan, kita bagi menggembirakan orang. Kita ambil pahala sudah tuan-tuan. Ni kata kenderaan yang kita nak tunggang. Ada orang boleh lawan buat ibadat korban semata-mata nak lawan dengan orang. Weh, nak tahu tak apa dia? Tu, kawan kita tu. Korban tahun ni 21 ekor. Weh, tak boleh jadi dia dah. Dia 21, aku kena 41. Lawan buat apa? Buat 41 pun kalau kita buat bukan kerana Allah tuan-tuan. Na'udzubillah min dzalik. Jadi kita kena jaga-jaga tuan-tuan. No? Hadirin dan hadirat. Jadi menyediakan air untuk orang minum. Membuat jalan untuk orang lalui. Memudahkan urusan orang pergi cari rezeki. Berapa ramai tuan-tuan hari ni. Contoh, Masjid Surau diberikan amanah daripada orang ramai. Gunakanlah amanah itu dengan baik tuan-tuan. Sebab ada di kalangan Masjid Surau hari ni tuan-tuan, orang yang susah datang nak meminta bantuan, macam-macam prosedur akan dilalui orang tu. Kena tuan-tuan. Ada satu orang hamba Allah tuan-tuan, dia kata, "Ustaz, kami ni kadang-kadang nak pergi minta dekat tu segan." Awak pula lah. Pi minta ni Ustaz, nak kena cok borang tu, cok borang ni. Kadang-kadang tak bagi disebabkan bezakan politik tuan-tuan. Na'udzubillah min dzalik. Ni jaga tuan-tuan, ni akhir zaman. Kita ni, masjid rumah Allah, surau rumah Allah ni tuan-tuan, kita nak mendekatkan orang, kita bukan nak menjauhkan orang daripada masjid surau. Jadi kita permudahkan urusan orang untuk orang dapat makan minum. Nah, orang bagi amanah tuan-tuan. Ada setengah masjid surau tuan-tuan, dia cukup seronok bila duk tengok duit duk meningkat dalam akaun bank. Na'udzubillah min dzalik. Tapi tidak ada apa-apa program yang dilancarkan oleh masjid surau. Agak-agak esok kita nak jawab apa depan Allah. Sama juga tuan-tuan, konsep dia dengan kita. Kita duk boleh makan sedap, kita duk boleh minum sedap, kita duk boleh makan Starbucks, kita boleh duk makan McDonald, kita boleh duk makan KFC. Hak orang lain. Makna kata, nak makan-makan, jangan kita tayang kepada orang, bimbang, takut orang susah. Teringin nak makan, kita nak jawab apa depan Allah. No? Hadirin dan hadirat tu antara dua amalan untuk kita masuk dalam syurga Allah. Dua amalan untuk kita masuk dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Hadirin dan hadirat yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi nak abang pada kita, perbanyakkan buat amalan ni tuan-tuan. Bukan untuk orang lain, untuk diri kita. Kita ni tuan-tuan, perlukan kadang-kadang kita hidup di atas dunia sekarang ni tuan-tuan, bukan sebab kata kita ni sentiasa sihat. Sentiasa ni tak. Kita hidup di atas dunia sekarang tuan-tuan, mungkin sebab daripada doa-doa orang yang kita pernah tolong mereka. Tuan-tuan tolong sedekah dalam tabung surau, dalam tabung mana-mana madrasah. Mereka dapat hasil daripada tuan-tuan sedekah. Mereka doa, "Ya Allah, berkatilah siapa yang memberi sedekah. Rahmatlah siapa yang beri sedekah." Rahmat dia tuan-tuan, maksud rahmat daripada dia, dia minta pada Allah, Allah murahkan rezeki dia, Allah permudahkan urusan dia, Allah berkati usia dia. Ni rahmat Allah. Usia yang diberkati akan dipenuhi dengan ibadat. Nah, rezeki yang diberkati akan sentiasa dikongsi dengan mereka yang memerlukan. Umur yang diberkati akan digunakan untuk jalan-jalan dakwah. Bukan kita menyekat orang daripada berdakwah. Tu kata apa dia? Dua amalan ni antara apa dia? Yang pertama, buang perasaan sombong, dengki, iri hati, dendam. Yang kedua, tolong apa dia? Sediakan makanan, minuman bagi orang-orang yang buat amal soleh. Nah, belilah ayat kotak agak letak masjid surau. Minggu sekali pun tak apa tuan-tuan, bukan hari-hari. Hari-hari mungkin modal tinggi. Seminggu sekali, setiap kali Jumaat beli buah. Nah, buah pisang ke, buah lai ke, buah apple ke, buah temikai ke. Buah temikai besar sangat tuan-tuan, nak beli takkan nak beli 300 biji kot. Nah, beli hak kecil-kecil ya. Buah anggur ke, tuan-tuan letak. Orang makan, ya Allah sedapnya buah anggur ni. Orang sedap, kita dapat pahala. Berapa ramai? Tuan, kita pakat-pakat buat kebajikan. Sedia ayam kowe ke apa ke buatlah. Tuan hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah. Orang makan dengan syukur, kita dapat ketenangan dalam hidup. Tapi kalau orang makan harta benda kita dalam keadaan melaknat kita, kita akan dapat benda yang tak rasa tak dayak untuk kita dapat. Apa dia? Bila orang duk makan benda kita, orang duk laknat. Antaranya orang yang meniaga, tapi meniaga dalam keadaan menzalimi orang. Sekadar nak untung dunia, tapi dia rugi akhirat. Nah,
duk kena sumpah seranah dengan orang tuan-tuan. Orang duk kata, pi beli nasi lemak dia. Nasi tu lemak, tapi dak, nasi tu nasi putih, bukan nasi lemak. Zalim tak? Kalau nasi putih abang, nasi putih, tak payah abang nasi lemak. Tapi berapa ramai yang nak untung dunia, tapi sebenarnya dia rugi di negeri akhirat. Jadi kita sama-sama lah tuan-tuan, minta ampun dan minta maaf pada Allah. Allah Ta'ala maha pengampun, Allah Ta'ala maha memberi. Allah mengurniakan rezeki kepada kita, insya-Allah tuan-tuan. Kita ni nak masuk dah, tak lama dah nak masuk bulan Julai, dan kita akan satu hari, iaitu apa dia? Iaitu hari raya korban. Simpan duit tuan-tuan buat korban. Niat dalam hati, ya Allah, niat pun dapat pahala, apatah lagi boleh buat. Niat dalam hati, ya Allah, aku nak buat korban tahun ni, ya Allah. Bagilah rezeki kok mana pun, janji rezeki yang baik untuk aku buat korban, ya Allah. Niat dulu tuan-tuan, tanam niat. Allah akan permudahkan urusan kita tuan-tuan. Jadi rasa cukuplah kot sekadar tu sajalah kot. Moga-moga sikit sebanyak ni Allah Ta'ala berikan manfaat kepada kita. Allah berikan kita syurga Jannatul Firdaus tanpa dihisab. Allah berikan kesihatan yang baik kepada kita yang hadir pada pagi ini, untuk kita dapat redha daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya-Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Jadi dua amalan tu tuan-tuan, sebarkan. Tuan-tuan dah tulis, tuan-tuan balik, tuan-tuan sebarkan pada orang. Biar orang baca, kita dapat pahala. Saya dapat, tuan-tuan dapat, orang lain dapat, semua pakat dapat ganjaran pahala. Disebabkan kita sebarkan benda-benda yang manfaat, insya-Allah tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, kita nak buat benda baik ni tuan-tuan, kena paksa. Kalau kita duk rasa, nantilah aku buat, kita duk tunggu, maka kita takkan buat. Ibadat kena paksa, lama-lama akan terbiasa. Tu kita nak buat kebajikan tuan-tuan. Nak sebarkan benda baik. Sebarkan kebaikan tuan-tuan. Kadang-kadang ujian untuk kita. Jadi cukuplah kot sekadar tu sajalah kot. Ada rezeki kita jumpa lagi lain masa lain hari. Yang baik tu daripada Allah, yang buruk tu dari kelemahan saya sendiri. Mohon ampun dan maaf jika terkasar bahasa, tersalah bicara, insya-Allah. Moga-moga Allah Ta'ala merahmati dan Allah Ta'ala meredai kita, insya-Allah. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ya Rahman ya Rahim ya Zal Jalali wal Ikram. Walhamdulillahi rabbil alamin.